Sekejap dia tengah loading. Share screen. Okay. Alright. Okay, boleh nampak Okay, hari ni kita akan tengok perpuluhan. Okay, kan nombor nisbah terbahagi kepada 3. Yang pertama integer. Integer tu nombor bulat. Okay, termasuklah integer positif, integer negatif. Yang kedua ialah pecahan. Minggu lepas kita dah sentuh pecahan dan minggu ni kita buat perpuluhan. So perpuluhan ni kita ada 2 jenis, perpuluhan positif dengan perpuluhan negatif. Ingat kalau perpuluhan ni dia kena pendek-pendek je. Yang kalau panjang-panjang sampai 10, 11 nombor tu, dan kalau dia nombor dia tidak ada pattern, nombor dia random, nombor dia secara rawak, kita tak nampak, kita tak boleh nak teka nombor selepasnya tu, itu bukan nombor nisbah. Okay, dia integer tapi dia bukan nombor nisbah. Okay, kalaupun dia panjang, dia kena ada pattern. Patternnya berulang. Dia kena ada ulangan nombor. Okay, kita tengok dalam muka surat 10, soalan nombor 10. Kita nak buat garisan nombor. So, kita nak buat garisan nombor ni mengikut nombor yang ditulis. Ingat, kalau kita nak buat nombor ni, kita kena tahulah dia punya skala dia apa kan. Okay, kita punya nombor pertama, 6.2, 6.3, 6.5, 6.8. Ini takkan tak tahu nak buat macam mana. Okay, kamu buat garisan nombor, ini 6.2, 6.3. Ini 6.4 tak ada tapi kita tinggalkan tempat kosong. 6.5, 6.6 tak ada, kita tinggal tempat kosong. 6.7, 6.8. So dekat sini dia punya skala dia kita tambah 0.1. Waalaikumsalam. Orang faham masuk dah. Okay, itu nombor 10 lah, 10A. Kamu kena tahu kat mana kamu kena tulis nombor tu dalam garisan nombor. Yang ni kita pakai skala 0.1. Dia kata dekat soalan tu kata dengan menggunakan skala yang sesuai. So skala kat sini skala 0.1 lah. Maksudnya kita tambah 0.1. Skala 0.1. Boleh kamu tengok nombor 11, muka surat 11 soalan B. Kita nak gunakan skala apa ni? Yang mudahnya kita guna skala 0.1 juga ke? Nombor apa? Nombor apa cikgu? Nak kena buat garisan nombor. Okay. Kalau yang ni kita tambah 0.1 maksudnya kita gunakan skala 0.1. Nombor yang kedua, soalan B. Yang ni mana yang duduk depan? Yang mana yang paling kecil? Kita nak buat nombor ni kena mengikut tertib menaik. So, nombor mana paling kecil? Antara negatif Dari 0. kecil ke besar? Ya. Yang mana nombor paling kecil? Negatif 0.19. Ya, negatif sifar 0.19 yang paling kecil. So, kita letak paling depan lah. 0.19, 0.18, 0.17. Ada negatif lah. Negatif 0.17, negatif 0.16, negatif 0.15, negatif 0.14, negatif 0.13, negatif 0.12, negatif 0.11. Jadi kita pakai skala apa ni? 0.01. Menaik. Dia menaik Menaik. Skala ni dia kena menggunakan tertib menaik. Skala 0.01. Okey dah. Cuba kamu buat soalan C. Kita nak menggunakan skala apa ni untuk soalan C?
Okay, kamu tengok nombor C, soalan C, dia nombor genap kan semua. So, kalau nombor genap, kita akan gunakan sifar 2. Okay, cuma yang ni dia ada perpuluhan. Jadi kita punya skala pun ada perpuluhan. Jadi ke skala apa? Okay, tapi kita tak tahu lagi skala apa. Tapi kita tahu dia nombor genap, betul tak? Okay, yang mana paling kecil? Mestilah. Yang mana paling kecil? Nombor mana paling kecil? Negatif 0,6. Okey, bagus Alisha. Negatif 0.16 kita letak di depan. Ingat kita nak buat tambah 2 kan? So, negatif 0. Berapa? Negatif 0,4. 4. Okey, betul. Okey, maksudnya kita akan tambah 0.2. Dekat sini kita pakai sifar 2 lah. Ada perpuluhan 0.2. So, kamu salin. Okey. Ini negatif 0.2. Cikgu tulislah kat atas Dia tak ada dalam senarai nombor ni. Tapi kita tulis juga lah. Kita tulis kat atas. Yang ni kosong. Okay. 0.2. 0.2 tak ada. Kita letak atas lagi. 0.2. Kita letak atas ni sebab kita nak elak terlupa. Takut terlupa kan. So, Cikgu, kosong. Ya. cikgu, Ya, mana ya. cikgu dapat negatif 0,4? Tak ada pun dekat atas tu. Oh, sorry. Tak ada. Sorry. So, kita letak dekat atas lah. Negatif 0.4 dekat atas. Dia 0.4 dekat hujung sana tu kan. Ini baru 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Kamu buat sampai 2.2 agak panjang. Cikgu panjangkan sikit. Lagi. Okay, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Okay, 1.8 kita buat kat bawah. 1.8. Okay. 2.0, 2.2. Okay, dapat. Faham Faham. Okay. Okay, soalan ni kamu gunakan skala 0.5. Okay, skala 0.5. Sebab kalau kamu perasan semua nombor tu dalam sifar 5. Jadi kat situ dia dah susun dah nombor paling kecil nombor apa, iaitu negatif 3.5. Itu paling depan lah. So kamu buat garisan nombor. Okay. Paling depan negatif 3.5. Lepas tu negatif 3.0. Nombor dia semakin ke kanan, dia makin besar. Okay, tapi nombor tu sendiri kita akan kurangkan satu lah. Okay, negatif 2.5, negatif 2.0, negatif 1.5, negatif 1.0, negatif 0.5, 0, okay, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Jadi itulah kedudukan nombor, garisan nombor kat situ. Senarai nombor itu kedudukan dia. So dekat sini kita kena tahulah dia menggunakan skala apa. Di sini gunakan skala 0.5. Biasanya senang 0.5, 0.2 dengan 0.1. Yang senang lah. Dia boleh jadi nombor lain. Tapi tak apa. Okay dah.
Rafa dah? Dah. Dah. Okey. Settle nombor, garisan nombor ni. Kita tengok jam kepada aritmatik Aritmatik perpuluhan ni sangat senang. Sangat senang saja daripada pecahan. Pecahan lagi mencabar lagi lah dia punya step dia pun banyak kan. Tapi yang pecahan ni senang saja. Kan, boleh ke guna kalkulator untuk kira ni? Sebenarnya boleh kita nak guna kalkulator. Tapi cikgu sarankan kalau kamu tak nak hilangkan markah, kamu buat satu-satu. Maksudnya, dekat sini tengok soalan A, 0.12 bahagi 0.4 tambah 3.8. Mestilah kita kena dahulukan bahagi dulu kan? Betul tak? 0.12 bahagi 0.8. So, kamu buat yang tu dulu. Kamu tekan kalkulator, 0.12 bahagi 0.8 dapat berapa? Berapa? 0.12 0.3. dapat 0.3. Okey. So 0.3 tambah 3.8. Dapat 4.1. Nampak kita buat satu-satu dekat situ. Semacam kita kira sendiri. Kita tak menggunakan kalkulator. Dia tak dapat markah bila kamu tekan semua nombor tu dalam kalkulator. Kamu kira sekaligus. Itu mungkin kamu dapat satu markah je. So kita nak tunjuk juga jalan kira kita kan. So jalan kira kita kena bergantung kepada Kudabatato. Dahulukan kurungan, darab bahagi, lepas tu tambah tolak. So soalan B. Dahulukan Kurungan. kurungan. So kita selesaikan apa yang dalam kurungan tu dulu. 2.3 tambah 5.1. Berapa? 7.4. 7.4. 7.4. Okey, 7.4 darab dengan 1.5. So, tekan kalkulator je. 7.4 darab 1.5. So kita dapat 11.1. Okey. Boleh? Boleh. Senang. Senang je. Cikgu bagi tips Cikgu bagi tips nak kamu bagi faham. Bagi faham cara kita nak buat ni. Okey, so C dengan D tu bahagi dengan darab kan? C tu bahagi dengan darab kan? Okey, so buat bahagi dulu. Sebab bahagi dengan darab ni kan dia duduk satu aras. Bahagi dengan darab duduk satu aras. Kita buat bahagi dahulu. Kita dapat berapa ni? Negatif 3.42 bahagi 0.6. Ada tak bila dia tekan kalkulator dia dapat pecahan jawapan dia? Saya. Dapat pecahan. Okey. Kamu boleh tukarkan pecahan kamu tu jadi perpuluhan. Tekan SD. Jadi tak? Ada tak button SD? Lepas tu ada anak panah D. Jumpa? Tak. Tapi Cikgu kalkulator saya tak dengan saya. kalkulator saya apa? Kalkulator saya tak dengan saya. Tak kenal saya? Tak ada dengan saya. Saya pergi angkat jap boleh? Oh, boleh. Kita sedang gunakan kalkulator saintifik. Dekat kalkulator saintifik sepatutnya ada button SD. Huruf S dan D. Tapi gunakan kalkulator biasa pun kita akan dapat jawapan juga. Cuma tak ada button SD lah. Dia akan bagi teruslah perpuluhan dia kan. 3.42 darab dengan 0.6. So kita dapat darab pula bahagilah. Bagi. Kita dapat negatif 5.7.
darab dengan negatif 2.7. Dapat apa? Sepatutnya kita akan dapat positif jawapan kita. Positif 2.7 kita dapat 15.39. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Okey. Itu soalan C. Okey, soalan D kamu boleh buat sendiri. Kita tengok soalan E. Okey, soalan E kamu perasan tak macam ada pecahan di situ, dia ada per. Betul? Okey, kalau kamu jumpa yang tu dan dia ada satu nombor di atas dan di bawah, kamu buat yang tu dulu. Okey? Tapi perasan tak? Kita buat senaraikan nombor ni dulu. Okey. 1.44 bahagi negatif 1.2. Dapat berapa? Yang ni. 1.44 Negatif bagi 1.2. berapa? Negatif 1.2 juga. Negatif 1.2. Negatif 1.2. Okey. Kita dapat negatif 1.2 jawapan dia. Okey. Perasan tak? Dekat depan ni ada tolak. Tolak tu kita tak ambil kan masa kita bahagikan. Kita buat per tu kita tak ambil kan. Jadi bila kamu tulis balik 2.65 kena tulis balik tolak tu. Tolak. Lepas tu negatif. Jawapan yang kita bahagi tadi negatif 1.2 tambah 3.2 dulu. Okay. Negatif yang cikgu bulatkan tadi tu yang belah atas tu dia masih ada lagi. So sepatutnya kita ada dua tolak. Okay. Satu yang soalan, satu lagi yang kita dapat jawapan tadi. Okay. Iaitu tolak 1.2. Kat sini kamu boleh selesaikan tolak dulu. Okay, sebab tolak duduk depan. So baru tambah. So kita calculator negatif 2.65 tolak dalam kurungan negatif 1.2. So dapat berapa? Negatif 1.45. Negatif 1.45. betul. Okay, cikgu dapat sama Nampak tak? Kita kena buat kurungan juga. Okay, so kita dapat negatif 1.45. Habis lagi sebab kita kena tambah 3.22. Kita dapat apa? 1.77. 1.77. Okey. Okay, settle. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. So, jom kita pergi muka surat 13. Okay, yang soalan sebelah dia tu, kamu boleh try buat soalan F tu. Okay, dahulukan darab. Jangan lupa. Okay, kita tengok soalan muka surat 13. Okay, yang ni soalan yang sebenar yang kamu akan jumpa. Yang tadi tu main-main je bagi kamu faham. Okay, muka surat 13 barulah soalan yang sebenar. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Dia campur Dia campur, dia gabung. Pecahan, perpuluhan dia gabung dulu. Okay. Negatif 0.6 tambah 3/4 darab negatif 1, 3/5. Jadi kita selesaikan yang darab ni dulu.
Jadi ingat balik macam mana kamu, ingat balik kamu belajar masa darjah 6 tu. Okay. Okay, selesai yang darab tu dulu. So, selalu cikgu akan buat sama dengan ni banyak kali tau. Okay, bila kita nak selesaikan matematik ni, kita akan selesaikan dalam bentuk persamaan. Okay, nak buat satu-satu tu boleh. Tapi dia agak berterabur lah. Jadi agak tak cantik. Jadi cikgu akan guna cara macam ni. So, negatif 0.6, salin balik. Kita selesaikan yang darab tu dulu. Tambah 3/4 darab. So, tukar jadi pecahan tak wajar dapat negatif 8/5. Okay. Jadi kita selesaikan, kita boleh potong. 4/4 dapat 1. 4/4 dapat 4. 8/4 dapat 2. Dapat 2. Sorry. 1, 2. Kita dapat 2 ke atas ni. So, jawapan kita negatif 0.6. Okay. Kita darab lah. 3 darab negatif 2 dapat negatif 6/5. So, kita tukar dia jadi perpuluhan. Dikali 2, yang dikali 2, kita dapat negatif 0.6. Tolak 12/10. Tukar jadi perpuluhan 0.6 tolak 1.2. Sama dengan negatif 1.8. Boleh? Sebaiknya kalau kamu jumpa nombor pecahan dengan perpuluhan, kamu nak tambah sekali, kamu tukar jadi perpuluhan. Senang sikit kamu nak tambah. Pecahan pun boleh, tak ada masalah. Jawapan kita jadi pecahan pun boleh. Okey? Soalan A, soalan B. Okay, kita buat yang dalam kurungan tu dulu. So, yang ni 20 ni, kita boleh jadikan dia perpuluhan. Kita jadikan dia 100. 20 darab 5 jadi 100. 17 darab 5 jadi 100. 2 ni pun boleh jadi pecahan. Kita darab 5. Jadikan dia 10. Nak jadikan pecahan jadi perpuluhan, kamu kena jadikan nombor bawah tu 10, 100 atau 1000. Biasaannya lah. Dekat sini negatif 17 darab 5. 85. So, 85/100 tambah 0.8 bahagi 5/10 tolak 1.3. Negatif 0.18 tambah 0.5 tolak 1.3. So, kita dapat negatif 0.05 bahagi dengan 0.5 tolak 1.3. Negatif 0.8. Kita bahagi negatif 0.05 bagi dengan 0.8. Kita dapat 0.0625. Atau 1/16. Oh, betul. Okey ke? Boleh buat? Boleh. Soalan A dengan B ni cikgu tunjuk dululah jalan kira dia kan. Supaya kamu boleh biasakan dulu. Okay. Boleh nampak macam mana kita nak selesaikan. Kamu dah naik tingkatan 1. Jadi cara kamu nak tulis jawapan pun kena guna cara tingkatan 1. So kita akan gunakan
buat persamaan. Okay dah. Ya. Ya. Salin jangan screenshot Cikgu tak nak kamu screenshot. Melainkan kalau cikgu suruh screenshot tak apalah kamu screenshot. Sekarang ni kamu salin dulu. Ada masa lagi. Jawapan kita boleh dalam bentuk perpuluhan boleh. Pecahan pun boleh. Sebab dia sama nilai je. Okay, siapa yang dah siap soalan, salin soalan ni, salin jawapan. Cuba kamu buat soalan C. Try buat dulu. Kalau ada macam nak tanya apa-apa boleh tanya. Dalam chat pun kamu boleh tanya. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Apa ni? Baik. Okay. Okay, dah siap A dengan B. Dah. Dah. Okay, cikgu scroll ke bawah Bawah sikit. Okay, cuba buat soalan C. Buat soalan C. Oh, nak habis dah bab 1. Kita boleh masuk bab 2 hari ni. Kalau kamu rasa kamu dah dapat jawapan C, kamu boleh share jawapan dalam chat. Alisha dan Nia, kamu ada 2 ke? Dia keluar 1. Okay. Fatih okay? Okey. Okay. Dah habis tadi soalan A dengan B? Dah. Soalan C tengah buat? Mm-mm. Okay. Cikgu nak jalan kira Cikgu nak kamu buat jalan kira. Jawapan tak penting sangat. Jalan kira yang penting. Tapi kita nak tahu jalan kira betul ke tak, kita tengok jawapan. Tak faham. Tak boleh buat? Saya tersekat di 1.125 tambah 5/3. Betul je saya tersekat. Yang lain okey. Okay. Saya tersekat di situ. Saya tak nak buat. Yang lain okay? Boleh? Kita sekat juga. Okay. So soalan sini kita kena buat yang darab dulu. Okay? Okay, cikgu bantu kamu. Cikgu bantu kamu daripada sini. Betul tak? Kamu kena buat darab dulu kan? Kita buat darab dulu. So 1.125 tambah
1, 2/3. Itu kan kita salin balik lah. So, kita selesaikan yang ni, darab. Negatif 12 tambah 5, 17 kan? 17/6. Okay, darab dengan negatif 8/27. Kita boleh potong antara 6 dengan 8. Kita boleh potong antara 6 dengan 8. Kita boleh bahagi 2. So, dapat 3. Yang ni dapat 4. 17 dengan 27 tak boleh lah. Okay, 17 ni nombor perdana. Salin balik. 1, 2/3 tolak. Okay, 17 kali 4. Negatif 4. 17 kali negatif 4. Kita dapat negatif 68. Per dengan 3 darab 27. 81. Okey, dekat sini kita tak boleh nak tukarkan jadi pecahan daripada pecahan jadi perpuluhan, tak boleh kan? Sebabnya 3 tak ada, tak boleh nak jadi kosong. Nombor 3 tak boleh jadi nombor 10. Okey, kita tak tahu nak kita nak darab berapa. 81 pun macam tu juga. Jadi kamu kena tukar jadi perpuluhan. Kamu kena tukar jadi pecahan. So 1.125. Dia punya tu pendek je. Jadi kita kena tukar dia jadi pecahan. So kamu tekan 1.125 dekat kalkulator. Dia akan keluar 9/8. Okay. Tambah 1 tambah 3, 3. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. 5/3 tambah 65/81. Macam ni cikgu. Kamu tekan kalkulator yang perpuluhan tu kan. Yang perpuluhan tu 1.125 kamu tekan dalam kalkulator. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Dia keluar tak pecahan? 1.125. Apa? Tukar jadi pecahan. Saya tukar jadi pecahan guna kalkulator. Boleh, boleh. 1.125 tekan sama dengan. Lepas tu, kalau tak jadi, tekan SD. Dia jadi 9/8. SD. Tak SD. SD tu kat mana? SD dekat bawah kos, tepi kurungan. Dia pun Tak ada? ada koma. Ada koma. Cuba tunjuk kalkulator kamu. Kat kamera. Rafa. Bawah sikit. Kalkulator saya pun sama macam Rafa punya. Okey. Okey, tekan shift. Tekan koma. Jadi tak? Tekan shift. Shift tu yang atas tu. Yang paling atas, paling kiri. Lepas tu tekan koma. Jadi tak? Okay. Shift koma. Ya. Jadi tak? Shift tekan koma. Shift. Lag pula. Jadi tak? Jadi pun. Jadi. Seorang boleh tunjuk tak kalkulator dia kat cikgu? Saya pening. Saya buat. Tolong tunjuk kalkulator dia kat cikgu. Cikgu akan bagi tahu. Cikgu tak nampak Adam. Cikgu tak nampak Adam punya. Tutupkan filter. Okey. Oh, lupa. Tekan ABC. Tekan shift, tekan ABC.
Okay, 1.125. Okay, tekan Shift. tekan perpuluhan dulu. 1.125. Lepas tu tekan sama dengan. Okay, lepas tu Okay, tekan tekan sama shift. dengan. Tekan shift. Lepas tu tekan ABC tu. Jadi tak? Saya tertutup semikonductor. 1.125. ABC tu yang mana cikgu? Apa dia? ABC tu yang mana? ABC. Dah cikgu. Kalkulator kamu macam mana? ABC tu dia kat Dia macam ni dia macam A, B per C. A, B per C. Cikgu tak nampak Habib punya. Dia jadi Yang tu macam cikgu punya. Kamu tak ada ABC. Kamu tekan SB je. Habib. Okey. Alah. Macam mana tok blur ni? Macam mana tok blur? Cikgu dia jadi Tok jadi. blur. Tekan lagi sekali. Kamu tersilap tekan kot kat mana-mana. Dah dapat cikgu. Dah dapat dah? Jadi macam ni. Jadi patutnya jadi macam 9 something C. Itu 9/8 lah. 9.8. Itu per. Itu per. Asal dia macam L. Ya, sebab kalkulator kamu jenis Casio. Cikgu tak tahu nama dia apa. Tapi yang tu cikgu guna dululah. Dia Casio yang FX. lama punya. FX-570 ms. Ya. Adam jadi tak? Tak, Jadi. Cuba lagi sekali. Okay, so Kamu maksudnya tekan sekarang dulu 1.125 sama dengan, lepas tu dia akan keluar 1.125 juga. Betul Okey, tekan shift paling kanan, paling atas, paling kiri, paling atas. Tekan shift tu. Lepas tu perasan tak ada huruf S kecil dekat atas. Apa tadi? Ada huruf S kecil. Kamu tekan shift. Lepas tu ada huruf S kecil dekat atas dalam skrin tu. Ada? Okey, baru tekan ABC. Dia jadi syntax error. Kenapa jadi syntax error sekejap. Okey. Tak boleh. Okay, tapi tak apalah. Okey, kamu tekan shift, tekan menu, tekan nombor 3. Azman. Azman, Adam. Cikgu boleh punya, dah calculator baru ni. cikgu punya Zoom ni, komputer ni dia lag kejap. Okey. Mana dia? Dah, hilang dah. Okey, kita sambung. Jawab soalan tadi. Okey, sekarang kamu nak kena tekan pecahan dalam kalkulator kamu. So, ada kalkulator dia akan keluar macam huruf L. Okey. Ada yang kalkulator dia keluar macam pecahan lah. So, kamu tekan kalkulator kamu 9/8. Kalau Rafa 9, ABC 8, tambah 5, ABC, dia akan keluar huruf L kecil tu. Okay, Tambah. Kena tambah. buat apa cikgu? Tambah 5 shift ABC. Tak payah tekan shift dah. Tekan ABC terus. ABC, dia dah keluar L. Dia keluar L terus kan. Okay. 9/8 tambah 5/3 tambah 65/81. Cikgu. Dapat? Bukan. Kenapa 65 tu dia dah tak jadi negatif dah? Sebab tolak dengan tolak jadi tambah. Ni. Nampak tak? Tolak jadi tambah. Okay, tambah 5/3 tambah 65/81. Okay, kamu dapat pecahan yang agak besar. Okay, so kita tulis dalam pecahan. Pendek sikit lah. Kalau tulis dalam perpuluhan, panjang. So, kita tulis dalam pecahan, pendek sikit. So, kita tinggal jawapan pecahan. Saya bilang. Okay. Ya, saya nak salin. Ya? Saya nak salin. 1.7 tambah 1/2/3 tolak ni 65. Kau macam mana nak jadi pecahan?
Otak saya ada 8 masalah. Oh. Alisha, tekan kalkulator saintifik kamu ada? Ada tak? Ada, okey. Kalkulator kamu, cuba kamu tekan 1.125. Cikgu bagi tahu yang 1.125 ni tau. Okay, 1.125 nak jadi 9.8 ni. Okay, tekan. Lepas tu tekan sama dengan, dia akan keluar balik 1.125. Dia keluar macam tu tak? Okay, lepas tu, ada tak SD? Button SD. Butang SD ada. SD ada. Biasanya dekat tepi kurungan. Cikgu, kenapa cikgu dapat negatif 65/81? Kenapa saya dapat negatif 68? Saya tulis salah ke ni? Ni Okey, 12, kamu tekan 13. yang tu je. Tekan yang tu je, Alisha. Tekan SD tu je. Jadi 9/8. Apa dia, Rafa? Saya terus salah buat ke? Kenapa saya dapat 68/81? Oh, sekejap. 17 darab negatif 4. Dapat negatif 68. Cikgu silap. Okey. Negatif 68 Sini negatif 68, positif 68. Jadi, kita kena tambah barulah. Cikgu lah. Tulis balik. Tambah 5/3 tambah 68/81. Nah, Best. 2353. Boleh tulis balik. Tak. Cikgu tadi tulis 65/81. Salah. Cikgu kira salah. Tekan balik. 17 darab negatif 4 sepatutnya 68. So, ubah yang tu je. Lepas tu, 2, 3, Kenapa nombor 5, dia tiba 3. jadi besar? Saya tak. Saya tengok apa ni? Yelah kita tambah kan. Nombor dia mesti jadi besar. Kenapa 2, 3, 5, 3? 2, 3, 5, 3 per 648. Dapat. Bila kamu tekan SD, kamu akan dapat 3.63117284. Ada pecahan, dia punya perpuluhan dia panjang. Okay, kamu tukar je jadi pecahan. Kalau tak ada button SD, tekan shift, tekan A, B, C. Cikgu, Ya, kenapa saya dapat 3409? betul ke kamu tambah ni? 9/8 tambah 5/3 tambah best ni. 68/81. Sepatutnya sampai je lah. Sekejap. Best dia main calculator ni. Nanti duduk perhimpunan nanti dapat dia boleh buat. Ya. Tekan. Jadi kamu kena sentiasa bawa kalkulator ni pergi mana-mana untuk kelas matematik Kena bawa. Cikgu dapat 3409. 409 Tak aku letak. 2409 per? per 648. Cuba kamu tunjuk apa yang kamu tekan. Sekejap. Cikgu, aku masuk tulisan kat belakang-belakang ni. Ni tak apa ni banyak-banyak ni. Oh, yang tu untuk tukar unit. Okey, saya tak faham. 68 6. Oh, okey. Itu pecahan nombor bercampur. Yang tu pun betul. So, tadi kamu dapat apa? 3409 per 648. Yang ni pun betul juga. 648. Betul juga ini. Cikgu, saya dah dapat 9/8 tapi nak tambah pecahan seterusnya macam mana? Okey, tulis balik 9/8 tu, Alisha. Lepas tu tambahlah. Tambah 5/3 tambah 68/81. Tulis balik 9/8. Tak reti? Kamu punya kalkulator kamu ada SD kan? Sekejap, cikgu. Saya dah tutup. So, macam mana saya nak turn off calculator? Turn off calculator, tekan AC boleh, tekan DEL pun boleh. Alah, cikgu punya. Tak ada Relax. pun. Okey. Untuk yang tak ada ABC, kita punya pecahan ni yang kotak ni.
belah apa? Belah kanan. Yang ni. Yang cikgu tunjuk ni, nampak tak? Ni per kita. So dia akan keluar kotak. Saya punya jadi sintak. Nampak tak? Dia Ya, saya- keluar kotak. Jadi pun saya tutup. Lepas tu tulislah nombor 9 dekat atas. Lepas tu turun bawah. Turun bawah ni kan ada button ke bawah ni. Ke bawah. Lepas tu tekan nombor 8. Jadi 9/8. Cikgu, kenapa cikgu punya lain? Cikgu punya kalkulator jenis lain. Kelas Swiss. Apa Cikgu- maksud button alpha cikgu? Cikgu punya kalkulator ni cikgu boleh guna sampai SPM. Cikgu, Ya. kenapa saya try bahagi 2353 per 644 tak dapat pun jawapan 3/409 per 648. Dapat. Kamu tekan shift. Kamu tekan ABC. Ada ABC ke? Tak ada ABC. Tak ada. Tekan SD. SD. Tekan shift, tekan SD. Okey. Ini, lepas tu sama pergi ke kanan, letak tambah. Tambah apa? 5/3. Nampak tak? Dia ada setengah kalkulator, dia akan ada button ABC. ABC bila kita tekan dia akan keluar per tu dia bentuk macam L kecil. Itu yang jenis lama punya. Jenis yang baru, yang cikgu baru beli ni, dia punya per dia bentuk kotak. Nampak tak kotak ni atas ni? Okey. Okey. Lepas tu tambah 68/81. So, jawapan kita jadi macam ni. Terbalik pula. Nampak cikgu tukar dia jadi perpuluhan, jadi nombor macam ni. Cikgu tukar dia jadi nombor bercampur, Allah, masa dia jadi nombor macam ni. Balik Cikgu pula. tekan apa? Tekan shift, tekan SD. Tekan shift dulu. Yang warna kuning tu. Cikgu Jadi- tekan shift dulu ke cikgu? Ya, tekan shift dulu. Shift tak yang tekan warna merah. Kalau Warna- kalau tak tekan shift dia tak apa ke cikgu? Kalau tak tekan shift, dia tak keluar pecahan bercampur ni. Dia akan keluar perpuluhan je. Tekan shift dulu baru keluar nombor bercampur macam ni. Tapi apa-apa pun jawapan yang kamu tulis, apa-apa boleh. Kamu nak tulis pecahan pun boleh, nak tulis nombor bercampur pun boleh, perpuluhan pun boleh. Tapi kamu kena tahulah apa nak tekan. Okey, kenapa ada warna merah, kenapa ada warna kuning, kenapa kita ada shift, kenapa kita ada alpha. Yang tu sebenarnya nanti kamu akan belajar juga masa datang. Masa depan nanti, masa kamu belajar bab 3 nanti kamu akan belajar, yang warna kuning. Perasan tak dekat belakang-belakang button banyak-banyak ni ada tulisan warna kuning. Perasan tak? Sebelum kamu nak keluarkan yang tu, kamu kena tekan shift dulu. Tekan shift, shift tu masuk tukar. Kamu tekan shift, cuba tekan mana-mana button. Cikgu tekan yang seru. Nampak tak? Dia keluar seru. Okey. Keluar seru. Dia tak keluar X. Dia tak keluar -1. Ni kalau tak tekan shift, dia keluar macam tu. Okey. Tak apa, nanti kamu akan belajar juga nanti. Cuma itulah. Kalau nak tekan button tulisan warna kuning, tekan shift dulu. Kalau nak warna merah, cuba tekan warna merah. Kamu tekan alpha. Lepas tu kamu tekan apa-apa yang warna merah dekat belakang ni. Dia akan keluar huruf. Kalau cikgu tekan huruf A, dia akan keluar huruf A. Tapi kena tekan alpha dululah. Keluar tak huruf A? Keluar. Kamu boleh tulis Alpha nama yang kamu. merah cikgu. SY pun boleh. Merah. Ya, SY pun colour merah. Boleh Tu. nama cikgu. Boleh tulis nama. Betul? Macam ni.
Kalau nama kamu, huruf kamu semua ada dalam tu, boleh tulis nama kamu. A, Oh, B, kau C. Nah, okay. nama cikgu boleh tak? Nama cikgu tak boleh. Cikgu boleh tulis AD je. A, ada. Cikgu boleh tulis ada. Kenapa dia ID tak boleh. tak semua huruf ada cikgu? Oh, kenapa dia tak semua? Kalau tak Huruf nanti, guna ke nanti? tak. Huruf ni dia gunakan untuk equation persamaan biasa. Kebiasaannya kita tak guna semua huruf. Kita guna huruf-huruf yang dalam tu je. A, B, C, D, E, F, S, Y, M. Biasanya kita guna yang tu je. Okay. Dia tak muat lah nak letak semua. Baik, kamu guna apa mesej je. Kalau keyboard yang biasa. Calculator ni bukan keyboard Calculator nak kira nombor je. Okay. Settle yang tu. Okay. So kita tengok. Yang ni soalan D ni kamu boleh buat try. Boleh try sendiri. Cuba buat soalan D. Cuba buat. Tes. Test dulu, test. Okay, buat D. Try buat D. Gunakan calculator sebab kamu dah okay kan? Guna calculator, ya. Hello, tak ada. Alisha, ya. Tak try my tak elok tadi. Okay. Boleh. Cikgu, Gini kenapa saya buat shift tak jadi pun? Kamu guna calculator apa? Boleh tunjuk tak? Oh, sama cikgu lah. Sama cikgu. Okay. Kalau ada, kamu nak tukar perpuluhan jadi pecahan kan? Decimal jadi fraction kan? Bukan, yang tu saya boleh tapi saya nak buat pecahan. Okay. 9, tekan 9. Okay, tekan per. Per tu yang ada kotak tu. Yang ada 2 kotak tu. Keluar tak? Keluar. Okay, lepas tu letak 8. Sebab kamu punya tu dah dekat bawah dah. Tekan 8. Jadi tak 9/8. Dah. Okay, tekan ke kanan. Kan ada macam button dekat atas sekali tu ada macam ke kiri ke kanan tu. Kamu ke belakang. Nanti akan keluar macam ada garisan besar dekat tepi tu. Macam liklak kat situ. Tak faham lah cikgu. Ni atas ni. Atas ni kan kita boleh ke tepi ni. Ke tepi. Ke tepi. Ke atas boleh. Ke bawah boleh. Ke atas ke bawah tak boleh lah. Dia ke tepi ke kanan je boleh. Cikgu, saya nak pergi angkat charger boleh? Boleh. Lepas tu letak tambah. Macam tu. Kamu boleh kontrol kamu punya. Dia macam main game lah. Kan ada ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan tu. Tambah 5/3. Tambah 68/81. Dah dapat jawapan. Okay, buat D. Cikgu bagi 2 minit. Boleh, Alisha? Boleh cikgu. Boleh, okay. Okay, kamu tulis je jawapan apa yang dia tulis dalam kalkulator tu. Terus dapat Okay, boleh buat soalan D. Ikut kuda batato Dalam ni tak ada kurungan. So kita buat dabah. Pada, dabah. Buat bahagi dululah. cikgu. Ya.
Aku Kalau bawa cikgu bubble. kata kalau ada tulisan color kuning tekan shift. Kalau Tak merah pen. alpha. Tapi Ya. kalau ada tulisan color biru tu Susah nak buat. Biru tu dia itu kena tekan menu. Kena tekan mode. Itu nanti masa form 4 baru kamu belajar yang tu. Baik olah. Okay, boleh tak buat soalan D? So, kita buat yang ni dulu, bahagi. Tekan kalkulator terus pun boleh. Negatif 3.25 darab 13 point per 13 pula. 15 lah. 15 duduk atas. Lima belas per 13 tolak 2 darab 6 dapat 12, 13. Negatif 13 per 6 darab 0.25. Kita buat yang ni dulu. Kita dapat berapa? Negatif 3.25 darab 15 per 13. Negatif 15 per 4. Tolak jadi tambah 13 per 6 darab 0.25. So, kita darab dulu. Dapat negatif 15 per 4 tambah Cikgu, kenapa 13. cikgu tak share? Cikgu share lah. Tak ada pun. Adalah. Habis nampak? Ada je. Saya ada. Ada. Saya tak nampak. 13 per 6 darab 0.25 dapat 13 per 24. Sekejap, cikgu stop share. Sekejap, cikgu share balik. Tak payahlah main kat sini, mainlah ke tempat lain. Okey, tu nampak. Baru nampak. Tadi tak nampak. Kenapa kamu gelak macam tu? Mana ni? Okey, itu jawapan kita dapat negatif 77 per Adik saya 24. bising. Adik saya Aish Khairi. Apa Aish kacau kamu? Cikgu. Aish, Ada. Ni Aish Khairi ni. Mana ada? Aish pergi solat terawih Pergi solat terawih. Okey, itu kamu punya jalan kira yang sepatutnya kamu kena tulis. Dapat yang ni Ataupun, ya, jawapan kita negatif 77 per 24 kan. Ataupun boleh juga tulis atau negatif 35 per 24. Pun betul. Betul. Dah. Cikgu, jawapan Ya. saya semua salah sebab lain negatif. Lepas tu kena buat lain. So negatif tu kan memanglah. Negatif tu memang kena berhati-hati. Jawapan salah memang kena tengok negatif tu. Cikgu pun biasa buat salah Kira-kira dah dapat jawapan dah, tengok salah. Rupanya tinggal negatif ataupun terletak negatif. Buat balik. Ikut urutan.
Dah ke? Belum lagi. Dah, cikgu dah. Rafa dah. Okay. Fatih tengah buat lagi. Habib, okay? Dah. Dah. Fatih? Saya dapat jawapan negatif 103/24. 103/24. Kamu tengok yang sebelum kamu dapat 103/24 ni, kamu dapat yang ni tak? Negatif 15/4 tambah 13/24. Sama tak? Tak. Oh, tak itu. Dekat situlah kamu tersilap. Tengok balik. Yang mana lain? Tukar yang tu. Okey. Fatih tulis dulu jawapan yang betul punya. Dah tulis dah? Cikgu bagi jawapan yang betul punya. Tulis dulu. Nanti Fatih kira balik. Bagi dapat sampai dapat jawapan. Dah eh? Dah. Okey. Alright. Jadi kita tengok satu soalan penyelesaian masalah. Okay. Soalan penyelesaian masalah ni dia lebih kepada pemahaman. Pemahaman Okey, kita tengok soalan 1. Kamu tengok soalan 1. Rafa mempunyai 838 sentimeter. Berapakah kelajuan lariannya? Rafa nak baca soalan nombor 1. Boleh. Satu, Okay. sebuah kapal selam pada awalnya berada 18 meter di bawah aras laut. Kapal Okay. selam itu turun sedalam 3 meter dan kemudiannya naik setinggi 6 meter. Pada ketika itu, sebuah helikopter berada 25 meter di atas aras laut dan betul-betul tegak di atas kapal selam itu. Cari jarak dalam meter di antara kapal selam dengan helikopter pada ketika itu. Kamu boleh lukis tak? Boleh. Boleh? Kamu lukis berdasarkan apa yang kamu baca dalam soalan tu. Kapal selam. Kamu lukis berdasarkan apa yang kamu baca dalam ayat tu. Okay, dia kata sebuah kapal selam pada awalnya berada 18 meter di bawah laut. Kan hari tu cikgu ada sebut kalau kita nak tengok nombor integer nombor, cikgu buat laut kan? Cikgu buat laut kan? Kalau ke dalam laut, kita akan letak negatif. Betul tak? So kapal selam ni dia duduk dekat 18 meter bawah laut. Maksudnya negatif 18. Sebab dia duduk dalam air. Macam mana nak lukis submarine lah? Ikan submarine. Cikgu nak lukis submarine tau, bukan ikan. Dia panjang submarine panjang Okay, dia ada lubang-lubang dia tu. Lepas tu ada kipas kat belakang. Okay. So daripada aras laut, dari permukaan air tu, dia punya kedalaman dia adalah 18 meter. Dengan kata lain, negatif 18. Okay, sebab dia duduk bawah laut. Bawah permukaan air. Lepas tu, dia kata kapal selam itu turun sedalam 3 meter. Dah lah duduk negatif 18. Dia turun lagi ke bawah. So, kena Kenapa tolak. kipas dia pendek Yang tu kamu tanya. Cikgu tak tahu kipas submarine macam mana. Okay. Dia turun 3 meter ke bawah. Maksudnya kamu kena tolak lagi 3 meter. Okay. So, asal submarine tu 18 meter. Tolak negatif 3. Okay. Lepas tu dia kata apa? Dan kemudian dia naik setinggi 6 meter. Dah lah dia turun. Okay. Submarine tu turun. Lepas tu dia naik balik. Naik tu 6 meter.
Dia naik ke atas, submarine tu duduk atas sikit lah. Okay, 6 meter. So, bila dia naik, kena tambah lah. So, berapakah kedudukan submarine untuk setakat ni? Negatif 18, Negatif tolak 15. 3, tambah 6. Eh. Tambah apa? Negatif 15. Negatif 15. Dia masih dalam air laut ke tak? Sebab tu dia negatif. Kalau kamu dapat positif, submarine tu dah terbang. Okay? Mana ada submarine terbang? Kapal selam mana boleh terbang? Dia duduk dalam air je. Okay, jadi jawapan kamu kena logik. Kena dapat negatif juga. So, antara air, antara submarine dengan permukaan, submarine kedudukan barulah adalah 15 meter. Okay, negatif 15. Okay, lepas tu dia kata helikopter pula. Pada ketika itu sebuah helikopter berada 25 meter di atas aras laut. Dan betul-betul atas kapal selam tu. So kita ada helikopter, cikgu tak muat pula nak letak 25 meter. So helikopter kita macam berpatung. Ada bilah kat atas tu. Ya, ada benda ni. Daripada atas ni sampai dekat atas permukaan laut, dia panjang dia adalah 25 meter. So dia positif ke negatif? Kalau atas air. Kenapa ekor dia panjang sangat ya tu? Positif. Positif 25. Okay, positif 25. So, kita nak cari jarak. Kalau nak cari jarak, kamu kena buat tolak. Kita kena cari perbezaan. Kita kena cari difference. Okay, kena cari perbezaan. Jarak ni. Okay, perbezaan. So, perbezaan kena tolak lah kan? So, kedudukan helikopter adalah 25 meter. Tolak dengan kedudukan submarine. Submarine kita adalah negatif 15 Negatif. kan? So kena tolak negatif 15. Okay, tolak negatif 15 meter. So berapakah jarak antara helikopter dengan submarine kita? 25 tolak 40 negatif meter. 15. 40 meter. So itu dia punya jarak. meter. 40. 40. 25 tolak negatif 15. Bukan tolak 15 tolak negatif 15. Kita punya jarak kita kena tolak. Lepas tu submarine tu pula dia duduk bawah air. Jadi dia punya kedudukan dia mesti negatif. Okay, so kita ada dua tolak. Negatif tolak negatif 15. So kita dapat 40 meter. Logik lah, kenalah buat dua kan. Tengah-tengah tu kosong. 25 tambah 15. Dapat 40 meter. So dekat sini Rafa dah jadi gelong dah tu. Kenapa adik kacau Okay, dekat sini kita akan nampak penggunaan kata kunci di sini bila dia duduk dalam bawah aras laut kena tolak. Okay, kalau dia naik kita kena tambah, kalau dia turun kita kena tolak. Dan kamu kena faham bila kita nak cari jarak, kita kena cari perbezaan kedudukan baru kita jumpa jarak ni. Okay. So, itu jawapan dia lah 40 meter. Sama lah kalau kamu nak baca peta kan. Bila kita nak baca peta, kita ada bacaan latitude dengan longitude. Macam kamu belajar koordinat sebelum ni. Kita kan ada macam huruf X dengan huruf Y tu. Kalau latitude itu X. Kalau longitude itu Y. So kita dapat 1 point, 2 point, 2 kedudukan. Kita nak cari jarak, kita kena tolak 2 point tu. Kamu buatlah lompat kotak tu. Dah pening dah? Dah pening dah? Aduh, itu pun dah pening dah. Okay, itu tak apa. Janji kamu faham. Kalau tolak, bawah laut. Kalau naik, kena tambah. Okay, settle soalan yang tu. Okay, cikgu nak kita masuk bab 2. Okay, kita masuk bab 2 sikit. Banyak juga soalan ni. Tak apa, nanti kita ulang balik untuk bab 2.
Untuk bab 1. Jadi kita nak buat soalan bab 1. Chapter 2, factors and multipliers. Okay, ni Multiples. macam mana? Multiple. Multiples. Okey, kita masuk bab 2 dulu Okey. Bab 2. Kita ada 2 subtopik iaitu faktor dan gandaan. Factors and multiple. Okey. Jadi cikgu akan pecah lah. Okey, kita akan pecahkan satu faktor, satu hari kita akan buat gandaan. Hari ni kita akan tengok faktor dahulu. Okey, faktor ni senangnya macam ni lah. Kan kamu Saya tengok tak faham. Kejap lah, cikgu tak ajar lagi. Tak faham tu. Okey, berapa darab berapa jadi 10? Soalan senang. Berapa darab berapa jadi 10? 5 darab 2. 5 darab 2. Ada lagi tak? Ada lagi 5 tak? darab 5. 5 darab 2. Berapa darab berapa jadi 10 juga? Ada 10 darab 1. 10 darab 1. Ada lagi? 10 darab 1. Ada lagi? 2 darab 5. 2 darab 5. Tak, terbalik tak kira. dah Dia tak kena ada. nombor lain. Dia kena nombor lain. Ada lagi Ada tak? lagi ke cikgu? Cikgu tanya kamu lah. Tak ada. Dah tak ada dah. Okey. Jadi, faktor dia adalah nombor 5, nombor 2, nombor 10 dan nombor 1. Itu adalah faktor bagi 10. Faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. Ini adalah nombor-nombor dia. Okey? Ni bahagi je. Ya. So, dah kita punya darab, kita nak tahu faktor tu kita menggunakan darab. So, kalau kita tak tahu, kalau nombor tu terlalu besar, dia hanya bagi satu faktor sahaja. Kita nak tahu lagi satu faktor, kita boleh guna bahagi. Kita boleh guna Kenapa? bahagi. Yalah, lawan bagi darab kan bahagi. Okey. Sama Okey. je. Sama je. Okey, kita tengok yang pertama. Okay, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung ataupun bukan. So, kita nak kenal pasti adakah 12 tu adalah faktor bagi 40. Okey, cuba kamu, kan cikgu kata berapa darab berapa kita akan dapat satu nombor. So, untuk nombor 40 ni berapa darab berapa jadi 40? 4 darab 10. Mungkin kita tak tahu. Okey, kita nak tengok nombor 12 ni adakah antara salah satu nombor dia? Jadi 12, kita guna bahagi. 24, 36. Tak ada, tak ada. 40 bahagi 12. Kamu gunakan bahagi. Dapat berapa? Tak ada, tak ada. Dapat baki ke dapat nombor? Dapat Baki. perpuluhan. Okey. Ya. Kamu dapat perpuluhan, maksudnya kamu dapat baki. Okey? So kita tak nak baki. Kita tak nak bagi faktor ni kena nombor bulat. Jadi 12 bukan faktor bagi 40. Dia bukan faktor. Cikgu pi tu apa? PI. Pi tu simbol untuk kita kira bulatan. So technically dia 3 ke 4? Dia 3.1512 something lah. Tahu Dia ada, tapi technically dia 3. Dia tak sampai 4. Okey. Cikgu, Dia tak- memang kena tulis tak? Ya? Memang kena tulis ke? Bawah tu ya kena tulis. 12 bukan faktor bagi 40. Kali tu bukannya. Bukan faktor. Tulislah penuh. Kamu kan baru belajar. Kalau tak nanti kamu confuse bukan apa. Tulis dulu ayat Cikgu. pertama, ayat penuh ni. Ya. Kenapa saya 40 bahagi 12 saya dapat pecahan ke dalam kalkulator ni cikgu? Okey, pecahan tu maksudnya kamu dapat baki lah. Dapat baki. Oh, Yalah kan. Dapat baki kan. Pecahan. Okey, nombor 5 dan 50. Adakah 5 adalah faktor bagi 50? So kamu Ya. bagilah. Ya. Ya, sebab apa? Bila kita bagi kita dapat nombor bulat. Ya. Kita dapat 10. 5.
Jadi 5 adalah 5 faktor. merupakan Nak tulis 5 merupakan. merupakan Okey. faktor Merupakan bagi panjang. 5 adalah faktor bagi 50. pada tulis So merupakan. boleh. Boleh. Okay, so kamu boleh check lah soalan C, B, E dan F. Okay. 14 bahagi 56 0.25. Saya tidak salah ke 56 bahagi 14. 4. Okay ke Fatih? Yes. Yes. 14 merupakan. Rafa bising sangat. Rafa bising sangat. Okay, tak cikgu mute. Maaf. Cikgu boleh mute kamu. Okay, Habib okay? Okay, cikgu. Okay, alright. So kesimpulannya nak check faktor tu kalau ada baki bukan faktor. Kalau dapat nombor bulat, dia adalah faktor. Okay, 24 bagi 8 kita dapat 3. Jadi dia adalah 3 faktor bagi 24. Kalau di 90 bagi 6 dapat tak berapa? 90 bagi 6. Dapat Dapat apa? dapat 15. Dapat 15. Okey. 15. 90 bagi 6. Kita dapat 15. Jadi dia adalah faktor. Okay, bagi 90. Okay, 6 adalah faktor. Okay, bagi 90. Okay, dan E 14 dengan 56. 56 bagi 14. Dapat tak? Dapat 4. Dapat 4 Okey. Ha. Jadi 14 faktor bagi 56. Okay, 18 dengan 98 pula. 98 bahagi 18. Tak ada. Tak ada. Kita dapat baki Dapat pecahan, dapat perpuluhan. Pecahan, perpuluhan. Itu bukan faktor. Okay, 18 bukan faktor bagi 98. Okay, boleh beza dia mesti ada partner. Kita kena kira dia mesti ada partner. 18 ni dia tak ada partner. Dia tak ada kawan. Kalau 14 ada partner. Partner dia 4. 14 darab 4 dapat 56. Okay, sebab itulah dia faktor. 4 pun adalah faktor bagi 56. 14 darab 4 kita dapat 56. So 14 dan 4 adalah faktor bagi 56. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Bab 2 senang je. Kenapa bab 2 lagi senang pada bab 1? Bab 1 dia macam nak terkejutkan kamu. Macam buka mata. Bab 2 dia slow sikit. Dah bab 1 susah, bab 2 senang sikit lah. Okay, bab 2, soalan yang kedua. Dia suruh kita senaraikan semua faktor bagi nombor yang dia bagi. Untuk nombor ni, untuk kaedah ni, untuk soalan ni, kita akan menggunakan kaedah kalkulator. So, tangan kamu jangan lepas daripada kalkulator. Okay. Pegang kalkulator kamu macam kamu pegang handphone. Okay. Cuma ada banyak button kan. Okay. Tangan kanan, tangan yang kamu tulis tu, kamu tulis sini dulu. So, untuk cari faktor, kamu kena bahagi dengan setiap nombor yang kamu ada dekat dalam kalkulator. Okay, kita start dengan nombor 1. So, kita tengok soal nombor yang simple dululah. So, 8 bahagi 1 dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Kita bagi 1. 8. Hey, 8 8. bagi 1, 8 lah. Okay. Dia adalah, jadi 1 dan 8 adalah faktor bagi 8.
Kita bagi 2 pula. 8 bagi 2. Okay. 8 bagi 2 dapat Empat. 4. Okey, jadi 2 dan 4 adalah faktor bagi 8. Okey. Try nombor 8 bagi 3 pula. Dapat Boleh. tak boleh. Okey, 8 bagi 4 Bom baklan. boleh. Okey, kita dapat 8 bagi 4 dapat 2 kan? Dapat. Okey, tapi nombor 2 dengan 4 dah ada dah. So tak payah tulis. Wah. So kamu berhenti. Kamu berhenti dekat situ. Jadi faktor bagi 8, kita tulis konklusi dia. Faktor bagi 8 adalah kita bertindih 1, 8, 2, 4. Nak tulis ikut Cikgu. tertib menaik pun boleh. 1, 2, 4, 8. Tak kisah susunan dia. Janji ada. Cikgu. Ya, Cikgu saya nak tanya. Kalau tanyalah. saya tak buat 8 bagi 1 tu, 8 bagi 2 tu boleh ke? Kalau kamu tak buat, macam mana kamu nak dapatkan jawapan dia? Nak tulis jawapan. Guna otak. Guna otak. Guna kaedah darab. Guna kaedah darab. Nombor kecil boleh. Tapi bila naik nombor besar, takut kamu tak boleh kontrol. Kamu tak boleh nampak macam mana nak bahagi. Jadi memang cikgu akan start dengan nombor yang kecil dulu supaya bila kamu jumpa nombor besar, kamu boleh guna kaedah yang sama. So kamu tulis juga. Nombor kecil tak apa. Tak ada masalah. Kalau kamu tahulah. Nombor kecil tak ada masalah. Ni masalah nombor besar. Kena guna kaedah yang ni. So 25. 25. Kamu tak payah kira satu-satu lah. Kamu dah boleh tahulah faktor bagi 25 apa. 5, 1, 25. Yes. Itu sebab nombornya kecil. Okay, faktor bagi 25 ialah 1, 5, 25. 5, 1, 5. 1, 5, 0, 0, 8, 9. Okay. Okay, dapat soalan 25 senang. Kita naik soalan nombor 51. Okay, 51 Okey. Dapat. boleh. 51 1. 51 dengan 1 je. 2 tak ada. 3 dengan 17. Okay. So kamu buatlah kira satu-satu. Cikgu suruh minta kamu tulis bahagi satu-satu nombor tu sebab cikgu tak nak kamu tertinggal nombor. Sebab kadang-kadang faktor ni dia bukan 4 nombor, 5 nombor tak. Kadang-kadang ada 10, ada 11. Faktor dia banyak. Dah boleh sampai 10. Yeah. Ada. 51. Tapi 51 ni 1. okay, 51 bagi 5 51. dapat 51 bagi 1 dapat 51. 51 bagi 2 tak dapat. 51 bahagi 3 Okey, kita check. dapat 17. 51 bagi 3. 51 bagi 4 tak dapat. 51 bagi 5 tak dapat. 51 bagi 6 tak dapat juga. 51 bagi 7 tak dapat. Bagi 8 tak dapat. Bagi 9 tak dapat. Bagi 10 kos tak dapat. Bagi 11 Tak tak dapat. Bagi 12 Tak pun sama dapat. tak dapat. Bagi 13 Tak tak dapat. dapat. Bagi 14 tak dapat. Bagi 15 tak dapat. 16 pun tak dapat. 17 kita dapat. Tapi 17 dengan 3 kita dah tulis dah. Jadi tak payah tulis lagi lah. So faktor 51 1, 3, 17, 51. Ini saya tahu. 1, 80. Okay. So 83 kamu boleh try lah. 81. 83 bagi 3. 1 Itu je. dah 83. 83 ada 2 je kan? 1 dengan 83 je. Sebab Nombor perdana. ya, 83 ni nombor perdana. Okay. Nombor perdana biasanya dia punya faktor je ada 2 je. Okay, nombor perdana dia punya faktornya ada 2 je. 1 dan nombor dia sendiri. 1 dan 83. Satu. Ya Fatih? Kalau nombor 83 tu contohlah.
Kita tak tahu nak bagi berapa, boleh bagi sampai 100 je lah. Boleh. Tapi bila kamu bahagi, kamu dapat perpuluhan. Betul tak? Oh, dia tak ada limit lah kalau nak bagi tu. Tak ada limit. Tapi kita kena pilih nombornya yang jawapan dia tak ada perpuluhan, tak ada baki. Tapi kamu tahu kan 83 tu kan nombor perdana. So nombor perdana dia punya faktor dia ada 2 je. Nombor 1 dengan nombor dia je. Okay, boleh Okay, 172 ni dia agak banyak. Banyak. Ya. Saya dah jumpa 6. Ya. Okay, so 8. kamu boleh bahagi. Check satu-satu. So bagi 1, 172. Bagi 2. Alisha boleh ikut ke? Dah jumpa 6. Macam penuh. Boleh. Boleh, okay. Bagi 2 dapat 86. 172 bahagi 3 boleh tak? 3. 3 tak boleh. 4 boleh. 4 boleh. 4 dapat 43. 172 bahagi 5. Tak boleh. 6 boleh tak? 6 pun tak boleh. 7 tak boleh. 8 tak boleh. 9 tak boleh. 10 tak boleh. 11 12 tak boleh. 13 boleh. 14 boleh. 15 16 16 16 Malas lah saya nak tulis satu nombor kat dalam ni. Tak payahlah, tekan dulu lah. Yang tu cukup, 6 cukup je rasa. 6 je. 1, 172, 2, 86, 4 dengan 43 je. Saya pun dapat 6 je. Kan? Sekejap cikgu check lagi. Buat Kamu ada nak lain. tukar. Cikgu macam nak tukar mile kepada kilometer. Banyak sangat ni. Macam nak tukar mile, M-I-L-E yang orang US guna. Oh, kamu tekan kat belakang tu kan ada tutorial. Shift construction conversion 0.1-40. Nantilah kamu main. Scientific Okay, faktor bagi 172 sama dengan 124, 43, 86 dan 172. Okay, ada 6 je. Cikgu, kenapa kadang-kadang bila saya main nombor banyak-banyak, kenapa kadang-kadang dia akan ada E dekat dalam dia punya jawapan? Dia akan apa? Dia macam ada E. Dia macam Oh, Nombor. itu apa ni? error. Darab 10. Oh Darab yeah. 10. Yeah. Bila main calculator, saya tekan 9 darab 9 darab 9 darab 9 darab 9 darab 9 darab 9 9 darab 9 9. Dia tak boleh nak tampung dia punya nombor tu, jadi dia letak E. Okay. Semua ke? Kelas dah habis lagi 12 minit main game. Okay, soalan F. 2, 2, 2. Banyak ni cikgu. Banyak Kita dapat 3 lah. Ada 8. Ada 8. 2, 2, 2 bahagi 1 dapat 2, 2, 2. 2, 2, 2 bahagi 2 dapat 1, 1, 1. 2, 2, 2 bahagi 3 dapat 74. 3. 73. 74. Lepas Okay, tu yang tu je. 2 bagi 4 jadi. Okay. Jadi 1, 2, 3, 74, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Cikgu, kenapa saya darab 12 ada 2 ada juga cikgu? Oh, boleh 2 bagi 6. tak Saya boleh lah. darab 12 ada. 222 bahagi 2. Bagi 12. Tak boleh. Tapi bagi 6 boleh. Bahagi 6 boleh. 222 bahagi 6. 30. Dapat 37. 2 bagi 6. 2.
2 bagi 8. 2 bagi 9. Cikgu jadi sintaks arah. 2 bagi 9. 2 bagi 10. 10 tak Dapat payah tak? tahu jawapan. Tak dapat. 2, 2, 2. 2 bagi 12. 2 bagi 37. 13. 2 ni satu. 2 bagi 4. 2 Yang tu lah. Soalan J ni lagi banyak jawapan. Cikgu. Soalan J lagi banyak jawapan. Oh, 108 ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tak, 108 ni. 108. Ya, betul tu. Okay. Okay, so yang balance tu kamu boleh buat Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi. Perfaktoran yang kamu kena buat. InsyaAllah. Okay. Alright. Kita tengok muka surat 25. Okay, stop dulu. Kalau kamu tengah buat yang faktor tu, kamu stop dulu. Kita tengok soalan muka surat sebelah. Okay, tadi kan kamu tengok perkataan faktor sahaja. Tak? Faktor tu antara dua nombor kita akan dapat nombor yang kita nak faktorkan tu lah. Okay. Yang kedua, istilah yang kedua dalam tajuk yang sama iaitu faktor, kamu kena tahu faktor perdana. Faktor perdana tu apa? Dia 5. adalah bukan. Dia macam ni. Dia adalah faktor tapi dia mesti nombor perdana. Contohnya kan, macam nombor 10 tadi. Okay, 2 darab 5 dapat 10 kan? 1 darab 10 kita dapat 10. Jadi faktor bagi 10. 5 dan sini adalah 1, 2, 5 dan 10. Faktor perdana, kamu kena pilih nombor perdana je. Faktor perdana bagi 10. Nombor apa? 2 dan 5. 2 dan 5 sahaja. 1 bukan nombor perdana kan? Betul tak? 1 bukan nombor perdana. Bukan. Jadi 2 dan 5 sahaja. Nombor perdana ni, faktor perdana ni dia boleh lebih daripada 2. Tapi untuk yang ni ada 2 je lah. So kita pilih 2 je. 2 dan 5. Faktor perdana kita kena ambil faktor yang perdana. Boleh faham Dia sama je macam tadi. Cuma kamu kena pilih nombor yang perdana. Perdanakan dia lah. Prime number. Okay, so kita tengok. Nombor 75. Ada tak prime number, nombor perdana dalam dia? So cara dia macam mana? Cara dia macam tadi. So kamu kena senaraikan semua faktor dia dulu. Antara faktor tu ada tak nombor perdana, kita panggil itu adalah faktor perdana. Banyak ke Fatih? Takut. 5. Takut tak ada waktu. Takut apa? 5. Betul kan Ibu? Jangan risau. Mula-mula je rasa banyak. Nanti bab 2 tu kamu rasa paling senang. Sebab ada bab yang lagi mencabar lagi. Okay. Relax lo. Okay. 75 bahagi 1. Ini kira senang sebab kamu bahagi satu-satu, tahu tak? Okay. 75 bahagi 2. Bagi 2 boleh ke? 5 bagi 2 tak dapat. Bagi 3. Ada. Bagi 3. Dapat 25. Okay. 75 bagi 4 tak ada. 75 bagi 5 lah. 75 bagi 5, 15. Ada lagi tak? Lagi 6, tak ada. 7, tak ada. 8 pun tak ada. 9, tak ada. 10 lagi tak ada. 12, 13, 14, 15.
15 ada. Okey. Kita stop. Okay, kita hanya ada 6 saja. So faktor untuk 75 adalah 1, 3, 5, 15 dan 25 dan 75. Tapi kita nak faktor perdana. 35 je kan. So faktor perdana hanya ada 2 saja dalam ni. Faktor 3 dengan 5 saja. Biasanya faktor perdana dia tak banyak dah. Dia tak banyak dah. Dia dalam 2, 3, 4, 5 macam tu je. Okay. Itu faktor perdana. Okay, so kamu boleh buat B. Cuba buat B, cari faktor perdana untuk 60. Kamu tak perlu tergesa-gesa ya. Kamu buat pelan-pelan. Takut kalau kamu tergesa-gesa, kamu bercelaru, kamu punya fikiran, lepas tu lupa. Buat slow-slow. Ambil masa kamu. Rafa jangan main-main, Rafa. Kamu rasa macam senang, betul kamu tak bagi perhatian. Buat soalan B ni pula. 60. Cari faktor perdana dia. Saya jumpa 3 je cikgu. Dapat 3 je. Apa dia? 2, 3 dengan 5. 2, 3 dengan 5. Okey. Betul? Okey. Untuk 60, faktor perdana dia hanya ada 2, 3 dan 5. Rafa, dapat tak? Faktor Adik saya perdana. buat, adik saya buat. Saya dah dapat 2, 5, 3. 2, 5, 3. Okey, faktor perdana 60 adalah nombor 2, 3 dan 5. Nak tahu cara singkat tak? Dia ada cara singkat. Nak tahu cara singkat. Okey. Cikgu tahu guna kalkulator yang baru punya. Kalkulator yang lama punya, yang macam Fathia punya tu, cikgu kena tengok dulu button dia. Okay. Sekejap. Sekejap cikgu. Okey. Contoh. Kamu tekan 60 kan? Faktor 60. Kita nak faktor perdana je. Faktor perdana je. Okay, kamu tekan nombor 60. Okay, sama dengan. Okay, ada tak dekat kamu punya kalkulator yang baru, yang lama dengan baru, kamu check dulu. Ada ke tak? Dekat huruf B. Huruf apa? B. Bola B. Okay, sebelah dia tu ada FACT. Fact ni maksudnya factorize. Factorize ni maksudnya faktor. Okay, ada? Tak ada. Ada? Ada. Okay, okay. Bagi yang ada. Kalau yang ada, perasan tak? FACT tu warna kuning. Masuk warna kuning, kamu kena tekan shift dulu. Okay? Okay, kamu tekan shift. Okay, tekan yang ada huruf B tu. Patah? Dapat? Tekan shift the of FACT tu lah cikgu. FACT, ya. Tekan shift, baru tekan F. Dapat tak? Dia dapat macam ni. 2 kuasa 2 darab 3 darab 5. Ya, kamu ambil 2, 3, 5 je. Ya, betul. Arisha betul. Itu faktor perdana, kamu ambil nombor 2, 3, 5. Itu faktor perdana kita.
Okey? Cikgu, dia keluar Ya. faktor perdana je lah. Apa dia? Dia keluar faktor perdana je lah. Faktor Dia- yang bukan perdana tak keluar. Faktor bukan perdana kamu kena kira sendiri. Cikgu yang model lama ni memang tak ada. Jap. Kamu tunjuk dulu kalkulator kamu. Mungkin ada ke? Cikgu rasa macam tak ada kan? FACT tak ada. Dekat B tu tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kamu try Kalau tekan C juga. ada 3 je cikgu. Apa dia? Kalau C ada 3 je. Kalau C ada 3 je. Betul-betul. Ada 3 je. C? Cikgu tak ada phone factorize. Saya cari ada 2, 3, 7. 2, 3, 7 tu lah faktor perdana dia. Nombor 2, nombor 3 dengan nombor 7. Okey. Fatihah cuba tekan lagi sekali macam tadi cikgu ajar. Nombor tekan 60. Tekan sama dengan dia keluar 60. Tekan shift. Tekan button yang ada B tu. Keluar tak? 60 sama dengan shift. Yang ada huruf B tu. Tekan button yang ada huruf B. Yang koma-koma tu banyak. Jadi, Dia dapat 60 sifar. oh tak jadi. Kamu tak ada lah. Kamu tak ada. Jap. Takkan tak ada. Tak ada FACT tak ada Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi kamu kena guna cara yang ni lah. Cara panjang ni. Okay. Tapi tak rugi pun sebenarnya. Bila kita guna cara panjang, kita dapat 2. Kita dapat faktor, kita dapat faktor perdana. Dapat 2 lah. Kalau kamu guna kalkulator terus, FACT tu, okay, kamu dapat faktor perdana je. So, untuk 42, kalau yang bagi yang ada lah kita akan dapat 2, 3 dengan 7. 2, 3, 7. 2 darab 3 darab 7 memang kita akan dapat 42. Dan dia punya faktor perdana 2, 3 dan 7. Dua, 3, 7. Dua-dua ada markah. Okay, dua-dua ada markah. Yang ni dia punya convenient guna kalkulator je lah. Okay, itu saja untuk hari ni. So, hari ni kita dah habiskan bab 1. Okay, kita dah habiskan bab 1. Lepas tu kita masuk bab 2, tajuk faktor dan faktor perdana. So, kamu tolong habiskan latihan faktor dan faktor perdana dulu ya. Okay, soalan sampai banyak ke? Kalau guna kalkulator sekejap je dapat jawapan. Buat sampai habis. D, E, F, G, H, I, J. Okay, I, J. Yang atas tu, muka surat depan tu yang kita buat mula-mula tadi, muka surat 24, itu faktor. Faktor ni yang kena kira satu-satu. Buat semua. Buat bila? Boleh buat bila-bila. Cikgu, Ya, saya try buat jadilah. kamu buat tak jadi? Ha. Buat yang factorize tu ke? Faktor perdana tu ke? Ya. Tak jadi. Tekan lagi sekali. Okay, tekan 60. Cikgu start dengan nombor 60 Okay, tekan 60. Tekan sama dengan kat bawah. Okay, tekan shift dekat atas. Baru tekan yang FACT. Ada koma-koma banyak tu. Dapat tak? Dia tak keluar. Keluar. Kamu tekan reset balik lah. Tekan reset balik. Reset tekan shift menu shift 9. Shift 9.
Shift reset. Kalau dapat tekan 60, lepas tu apa ego? Tekan shift. Tekan shift. Tekan koma. Sebab kita nak tekan FACT tu. FACT yang warna kuning tu. Dia kan warna kuning. Jadi nak tekan warna kuning, tekan shift dulu. Kalaupun kamu tak ingat, okay, ini cara yang singkat dan cara singkat ni pilihan. Okay, sepatutnya kamu kena kira satu-satu. Tapi kamu faham Untuk cari faktor kamu kena kira satu-satu bahagi tu. Alright, itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya lagi? Go stop record dulu.